Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dah boleh bagi salam belum? Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. What up guys? Assalamualaikum. Selamat malam semua. Ya Allah, rambut aku itulah lama sangat dekat rumah. Nah, rambut aku melepek je sebab tak pakai minyak rambut. Dah macam lemping. First of all, bagi yang baru masuk, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang share cerita aku dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat mana-mana, jangan malu, jangan segan geng. Korang tag je aku Ikmal Hanif, dan korang gunakan hashtag kita iaitu Tim Puaka. Kalau korang share kat mana, korang just mention je lah. Aku memang tak marah orang, aku memang tak maki orang. Tak pernah orang share cerita aku hantar santau. Dan macam biasa, cerita kita pada malam ni telah pun di-sharekan oleh salah seorang tim puaka kita yang bernama Izzati. Dan Izzati ni merupakan seorang pelajar overseas. Dan cerita story puaka kita pada malam ni bertajuk Puaka Hotel Kuarantin. Before aku teruskan, macam biasa aku nak mohon lampu merah kita. Ya Allah, asal warna pink sangat ni. Ini bukan seram, ini Pink Panther. Salah plastik ke? Betul lah plastik merah. Okay. Macam ni okey. Ini baru seram. Tadi pink macam Datuk Vida. Cerita ni berlaku pada bulan 2 tahun ni. Izzati ni merupakan seorang pelajar yang belajar di UK, United Kingdom. Dan dia baru dapat pelepasan untuk pulang ke Malaysia selepas sekian lama stranded. Stranded ni dalam bahasa Melayu dia, orang cakap tersekat untuk balik Malaysia disebabkan oleh COVID-19. Dan macam biasalah SOP, di mana orang di luar negara datang balik Malaysia kena kuarantin 14 hari sebelum dibenarkan balik ke rumah. So, masa Zati sampai ke LIA, adalah bas biji datang jemput. Maksudnya ramailah antara geng-geng Zati yang balik time tu. So, pagi tu, bas tersebut bawa lah Zati and the gang pergi ke sebuah hotel, di mana hotel ni terletak di Selangor. Dan dikatakan hotel ni baru sahaja ditukarkan sebagai pusat kuarantin. Dan batch Zati ni merupakan batch yang pertama duduk dekat hotel tersebut sebagai umat-umat kuarantin. Umat-umat kuarantin. Mula-mula sampai, memang kalau kita tengok daripada tingkap bas tu, kita jengah macam gitu, memang tinggi gila hotel tersebut. 20 tingkat. So, bas tu berhenti dekat lobi. Diorang pun turunlah ramai-ramai pergi masuk ke registration. Memang hotel tu mewah gila. Memang hotel 4 star. So, lepas daftar, diorang ditempatkan seorang satu bilik. Dan bila Zati cek kunci, dia ditempatkan di tingkat 10. Di mana dikatakan oleh registration tersebut, tingkat 10 ke atas merupakan bilik-bilik untuk orang kuarantin. So, diorang pun naiklah lift ke tingkat 10. Ting! Pintu lift terbuka, diorang jalan kat koridor. Masa jalan kat koridor tu, memang Zati cakap, bau koridor tersebut tersangatlah hapak. Bau ibarat kapet lama yang tak tahulah, maybe jarang digunakan ataupun tak ada pelawat ke macam mana. Bau hapak yang tersangat-sangat hapak. Tapi dia buat bodoh je lah. So, dia teruskan jalan dekat koridor. Dia jalan-jalan-jalan. Yang lain semua tengah cari bilik. Zati pun cari bilik dia. Cari-cari, tengok-tengok bilik dia betul-betul berada di tengah-tengah aras. Yang koridor panjang tu, bilik dia ada kat tengah-tengah. So, Zati pun duduk depan pintu bilik dia. Dia scan kad dekat pintu. Tik! Buka pintu. Percepak. Buka je pintu, geng. Nampak satu bilik hotel yang luas. Depan dia ada tingkap yang lansir dia kat tepi dah ikat. Nampak satu katil king, ada tandas, ada TV. Orang cakap memang hotel yang mewah, memang meriah, memang selesa untuk kuarantin.
So Zati pun masuk dalam bilik, dia letak beg tepi pintu, dia buka toilet, dia survey toilet. Oh lawa, ada orang cakap apa? Bathtub, ada bathtub, boleh berendam main air sabun. Dia pergi depan lagi, ada cermin, ada tingkap menghadap keluar. Dia pun pergilah ke tingkap tu, dia tengoklah keluar. Cantik Selangor ni, berjerebu rupanya. Lepas tu dia nak cuba buka tingkap tu, dia cuba pak, dia tolak, tak dapat. Seakan-akan tingkap tu lekat. Tapi dia cuba lagi. Dia tolak kunci tu. Dia cuba tolak-tolak. Tak dapat juga. Tapi lepas Zati tengok-tengok tingkap tersebut, dia nampak yang bahagian tepi-tepi birai tingkap telah pun dipaku. Seakan-akan tidak benarkan tingkap tersebut untuk dibuka. Tapi Zati fikir positif je lah. Yelah dah tingkat 10, tak boleh buka tingkap luas-luas. Kan tak pasal-pasal helikopter masuk. So dia pun hiraukan tingkap tu. Dia duduk atas katil dia, dia menong, dia tengok kiri kanan. Dan bermulalah tempoh kuarantin Zati selama 14 hari. Masa Zati duduk termenung tu, dia ada satu rasa yang tak best. Dia rasa macam tak sedap hati. Macam korang pernah tak? Korang pergi satu tempat, tapi korang rasa macam, something wrong somewhere, whatever, I don't know lah. Faham tak? Kau pergi satu tempat, kau rasa macam, tak best lah tempat ni. Asal lah. Zati rasa macam tu. Dia ada perasaan yang tak enak. Tapi lagi sekali, Zati dia buat bodoh. Dia buat tak endah. Dia cakap, ni perasaan aku je ni. Sehinggalah sesuatu terjadi pada malam tersebut. Pukul 11 malam. Time ni Zati tengah tengok TV sambil baring kat katil. Tiba-tiba, Zati terdengar sesuatu. Zati terdengar di bahagian dinding belakang katil dia, seakan ada orang sedang hempas sesuatu. Kau tengah baring kat katil tengok TV. Ini ada dinding lah belakang kau. Zati terdengar seakan orang macam di dinding bilik dia. Dia hiraukan. Kenapa? Dia fikir maybe orang bilik sebelah ni bosan kot. Dah kuarantin 14 hari tak tahu buat apa. Dah bosan nak main polis entry seorang-seorang. Dah memang cakap bosan nak gigit ibu jari kaki tak sampai. So dia mainlah ketuk-ketuk dinding. Dan senyap seketika, Zati terus layan movie. Beberapa minit lepas tu, bunyi lagi sekali. Sakit tangan aku. Zati tengah tengok movie, terkejut. Oh pucut. Dia pandang belakang kiri kanan. Brother ni nak bergurau betul dengan aku. Bosan betul ni main ketuk-ketuk dinding. Dan dalam keadaan nak marah, tapi still sabar, dia still layan cerita dia. Dia buat bodoh je. Dan beberapa minit lepas tu, bunyi lagi sekali. Pam, pam, pam. Sakit Allah tangan aku. Time tu Zati dah hilang sabar. Tahu dia buat apa? Dia bangun, dia pandang dinding tu, dia balas balik. Tung, 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 tung. Tak nak pukul dinding dah. Sakit tangan, geng. Dia balas balik. Dan nak tahu apa respon orang bilik sebelah. Orang bilik sebelah lawan, geng. Ketuk balik. Pong, 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 pong. Lama, geng, dia ketuk. Zati fikir, bergurau brother sebelah ni. Dan Zati decide dia malas layan. Dia baring, dia sambung tengok movie. Tapi nak tahu apa jadi? Bunyi ketukan dinding tu berterusan selama 5 minit. Non-stop. Tapi Zati ni sebagai seorang wanita solehah yang beragama Islam, dia sabar. Dia tenangkan diri. Orang gila kot bilik sebelah aku ni. Tak kau lah, kau buat lah. Asalkan kau tak pecahkan dinding, tak gabung bilik kau dengan bilik aku. Kau jadi macam cerita P.Ramlee. Esoknya, siang, tak ada apa-apa. Memang orang cakap clear and good. Kecuali malam tu, baru ada gangguan lain. Time tu, pukul 12 malam. Dalam bilik Zati, ada tingkap yang telah ditutup lansir. Dan sebelah tingkap ada satu kerusi. Zati duduk dekat kerusi tu sambil main telefon. Tengah scroll IG, tiba-tiba Zati terdengar sesuatu. Zati terdengar bunyi tingkap diketuk. Zati terkejut, terus bangun. Dia pandang tingkap. Dalam hati dia fikir,
Siapa ketuk tingkap ni? Takkan pencuri kot. Gila kau, tingkat 10 ada pencuri. Pencuri ni cicak man ke apa? Dan dia buat bodoh. Dia tak nak layan. Dia duduk atas katil, dia baring, dia sambung main phone. Sebab dia nak alihkan perhatian dia daripada benda tadi. 15 minit lepas tu, lagi sekali tingkap bilik Zati diketuk. Tapi kali ni, bukan bunyi ketuk yang... Dia dah tak ketuk pakai ni, geng. Kali ni dengar seakan tingkap tersebut diketuk menggunakan tapak tangan. Pam, 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 pam. Bergegar tingkap member malam tu. Zati yang cuak, terus selubung dengan selimut. Dia pejam mata, dia pegang telefon tu. Time tu Zati punya panik sampai tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak telefon siapa. Dia keras je, dia doa je. Dia baca lah apa yang dia boleh baca time tu. Kalau dia boleh baca alif bata lah dia baca, geng. Dan keadaan senyap sunyi untuk seketika. Beberapa minit lepas tu, bunyi lagi sekali. Tapi kali ni, bunyi ketukan dinding macam semalam. Pom, pom, pom. Dan bunyi tersebut bergilir-gilir. 5 minit bunyi dinding, 10 minit senyap, lepas tu bunyi ketuk tingkap. Dia berselang-seli. Zati memang tak boleh tidur, memang tak boleh lelap. Dekat telefon, dia buka ayat suci Al-Quran, tapi bunyi tu tetap ada. Sampailah Zati terlelap. Pukul 6 pagi, Zati terjaga. Sebab apa? Sebab Zati ni memang dia selalu terjaga pukul 6 pagi untuk solat subuh. Zati celik dalam keadaan mamai. Dia terperasan sesuatu. Dia perasan yang bunyi ketukan tadi dah tak ada, dah hilang. Tapi dia dapati yang lampu bilik dia ditutup. Dalam otak dia fikir, siapa tutup lampu? Tadi sebelum aku tidur, aku tak tutup lampu. Aku terlelap, lampu terbuka. Dan slowly dia turunkan selimut yang dia selubung muka tadi. Dia pandang kiri kanan dalam keadaan gelap gelita. Dia nampak pacaran cahaya daripada luar. Dan time tu lagi sekali bulu roma Zati naik. Sebab langsir yang tadi tutup sekarang luas terbuka, siap dengan terikat tepi tingkap. Dia fikir lagi, sudah, siapa yang tutup lampu? Siapa yang boleh buka langsir, siap boleh ikat lagi tu. Dan Zati decide nak tenangkan diri. Dia tenangkan diri, dia tarik nafas. Dan dia decide, tak apalah, aku solat. InsyaAllah aku minta doa, tak ada apa-apa jadi. Zati pun bangun, pergi masuk tandas. Dia buka lampu bilik apa semua. Dia ambil wuduk. Masa dia nak solat, dia nak bentang sejadah. Dan kiblat untuk bilik Zati ialah betul-betul hadap katil. So dia bentang kiblat hadap katil. Dia ready nak solat. Allahu Akbar. Masa solat, mata kita fokus tengok kat sejadah, betul tak? Tapi di sebalik kita fokus pandang sejadah, hujung mata kita mesti akan nampak apa yang berlaku dekat sekeliling. Tapi penampakan tu sama-sama, betul tak? Dan itulah apa yang jadi kat Zati. Di mana dia sedang solat, dia pandang dekat sejadah, tapi dia nampak di sebelah katil, di hujung dekat dinding, seakan ada satu tubuh tengah berdiri. Dan tubuh tersebut berwarna hitam, seakan bayang-bayang. Zati time tu memang tak kusyuk, geng, solat. Siapa yang kusyuk kalau solat dalam keadaan macam tu, betul tak? Memang hati ni berdebar-debar. Orang cakap jantung tu kalau buat keluar ikut mulut, bunyi-bunyi geduguk, gedegak, geduguk, gedegak. So Zati ni pun decide dia nak curi-curi pandang. Dia tengah solat, dia tengok sejadah, dia perasan ada benda kat depan. Dia pun curi-curi jeling. Dia jeling, kosong. Tepi katil dia tak ada apa-apa. Dan dipandang sejadah balik, nampak balik ada bayang-bayang tepi katil. Pandai benda ni, main cikucak. Dan dia tak nak fikir. Dia settlekan solat dia. Tahiyat akhir, dia bagi salam, dia baca doa. Masa dia tengah baca doa tu, tiba-tiba
Lagi sekali tingkap bilik Zati diketuk. Wah. Siapa pula buka YouTube kat belakang ni? Dia jadi lagi, geng. Ada orang main YouTube lagi. Pak seram ni, dia main YouTube. Kejap, geng. Wah. Untuk lampu belakang ni, aku pakai software tau. Software dia nama RGB Light. Dia akan tukar-tukar every second. Warna ikut biru, merah, kuning, pink. Dia akan tukar. Aku tak pakai internet. Tiba-tiba buka YouTube, geng. Kau tengok YouTube, Mambang. Jangan lupa subscribe. Macam aku cakap tadi, dia tengah baca doa. Tiba-tiba, ada bunyi ketukan di tingkap. Dan biasalah manusia, bila terdengar sesuatu, mesti terus nak pandang, betul tak? Dan Zati tiba-tiba terpandang ke arah tingkap yang time tu langsir terbuka luas. Dan dia ternampak betul-betul di bahagian luar tingkap ada seorang lelaki yang bermuka pucat. Rambut dia sebelah elok, tapi kepala dia belah sini seakan pecah berdarah. Dan darah tersebut mengalir seluruh wajah dia. Dan makhluk tersebut perhati je Zati sambil tangan dia pegang tingkap bilik Zati. Zati terus pengsan tak sedarkan diri, geng. Pagi tu, dia terbangun pukul 10. Dia terus cari telefon, dia call registration counter. Dia call dengan nangis. Bang, naik cepat bang, naik. Bilik saya bla bla bla, tolong naik bang. Dia merayu-rayu kat abang tu suruh naik. 5 minit lepas tu, ada orang ketuk pintu. Registration. Lepas tu Zati pun datang buka pintu. Nampaklah dekat luar ada 2 lelaki, seorang perempuan. Diorang sampai je, si Zati ni terus peluk registration perempuan tadi. Dia peluk, dia nangis, dia cakap, "Kak, saya nak tukar bilik, Kak. Saya takut duduk sini, Kak. Nak tukar bilik. Saya nak balik. Punya nangis, punya merayu. Diorang terpaksa arrangekan Zati duduk dengan orang lain. Maksudnya satu bilik 2 orang. Lepas tu Zati demam, geng. Siap kena swab test. Orang ingat demam sebab COVID. Rupanya demam sebab jumpa hantu, geng. Tapi masa Zati dah nak habis kuarantin, hari terakhir dia tengah kemas bilik. Turun bawah registration. Dia dah nak balik. Dan Zati terjumpa registration yang dia peluk tadi. Dan Zati jumpa, dia bawa lah borak. "Kak, terima kasih Kak, tolong saya Kak. Saya terima kasih sangat-sangat. Kalau akak tak tolong saya, tak tahulah apa jadi kat saya Kak. Jadi sarden dalam bilik tu nanti Kak." So, diorang pun borak-borak lah, tukar informasi apa semua. Dan Zati pun terdetik nak tanya satu benda. Zati tanya, "Kak, bilik saya yang hari tu Kak, sebelah bilik saya tu, bising betul Kak malam tu. Dia suka betul main ketuk-ketuk dinding Kak. Memang mengacau betul lah tetamu. Nanti kalau akak jumpa nama dia, akak tolonglah bagi tahu dia. Janganlah buat macam tu, kesian dekat orang." Dan akak resepsionis tadi, dia pandang je Zati. Dia pandang, dia tenung dan dia katakan sesuatu. Dia cakap, "Dek, sebenarnya ada benda yang akak nak cerita." "Cerita apa Kak?" "Yang sebenarnya Dek, sebelah bilik adik tu kosong. Tak ada orang. Memang bilik tu dikosongkan. Kerusi, meja, katil, semua kita orang buang. Semua kita orang remove. Memang bilik tu kosong, tak ada orang langsung." Dan Zati cakap, "Ya? Kenapa Kak macam tu?" Dan akak tu reply, "Dulu pernah ada seorang duduk dekat bilik tu. Dia ni ada masalah emosi sebab tunang dia buat hal. So, dia book satu bilik. Dekat bilik tu, dia mabuk. Mabuk sampai tahap tak boleh fikir apa-apa. Dan dia telah ditemui mati dalam bilik tersebut. Kepala dia pecah, Dek. Dinding bilik tersebut penuh dengan darah. Dan polis mensyaki yang dia bunuh diri dengan cara dia hempap kepala dia ke arah dinding berkali-kali sampai dia mati. Dan sejak hari tu, memang kita orang
kosongkan bilik tersebut, tak nak bagi orang duduk. Dan Zati teringat dekat lelaki yang dia nampak di luar tingkap pada waktu subuh hari tu. Dan time tu dia sedar bahawa pada malam tersebut bukannya orang yang sedang bermain ketuk-ketuk dinding, tetapi lelaki tersebut yang sedang menghempas kepala dia dekat dinding. That's all for tonight, gang. Thank you, gang, sebab sudi tengok cerita aku sampai habis. Kalau korang suka cerita ni, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bantu support channel aku, gang. Tolong subscribe. Kalau lagi ramai yang subscribe, lagi semangat untuk aku buat cerita. Kalau sikit yang subscribe, aku nak buat cerita pun rasa macam malulah nak cerita banyak-banyak. So, tolonglah, gang, subscribe. Dan aku rasa that's all for tonight. Kalau korang suka cerita ni, korang tunggu. Nanti aku akan ceritakan lebih banyak story puaka untuk korang. Dan jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.